Jadi tuan-tuan dan perempuan, keadaan politik nampaknya masih lagi menjadi huru-hara. Sebenarnya kita dah statik dah politik kita. Kedudukan politik kita dah statik. Semua orang dah tahu di mana posisi dia. Kita telah membagikan ahli politik ini, parti politik ini kepada dua tempat. Satu kerajaan, satu pembangkang. Jadi tak timbul lagi masalah. Pilihan raya akan berlaku lagi lama. Lagi 5 tahun. Dia akan tamat pada 19 hari bulan Disember tahun 2027. Kalau Dewan Rakyat tak dibubarkan sebelum 19 Disember tahun 2027, maka dalam masa 3 bulan itu perlu dibubarkan. Tapi kita tak tahu apakah perancangan kerajaan melalui Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institution ini. Adakah kita akan reform soal parti politik ini? Contoh dia, kita hari ini meletakkan demokrasi ini, pembubaran parlimen ini di bawah bidang kuasa atas nasihat Perdana Menteri, dan seterusnya boleh diterima atau ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Jadi kita perlu sekarang untuk meneliti benda ini. Apa yang saya katakan meneliti balik perkara pembubaran Dewan Rakyat ini, kita lihat perlu dihalusi. Kita fikir, adakah kita masih lagi nak meletakkan ayat-ayat dalam perlembagaan persekutuan yang menjadi pegangan kita ini sebagai warga negara, bahawa kuasa membubarkan ini atas cadangan Perdana Menteri dan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kalau dilihat dari segi saya lebih berminat bahawa pembubaran Dewan Rakyat ini tidak ada kuasa pun yang boleh berkuasa selain pada Dewan Rakyat. Maknanya Perdana Menteri hendaklah mencadangkan dalam sidang Dewan Rakyat untuk membubarkan Dewan Rakyat dengan satu usul dia. Kemudian dibahaskan. Jika keseluruhan Dewan Rakyat antara pembangkang dan kerajaan bersetuju untuk dibubarkan, maka Perdana Menteri boleh memberikan masa atau tarikh untuk berkuasanya Dewan Rakyat itu dibubarkan. Jadi kuasa Sultan atau kuasa Yang di-Pertuan Agong bukan menolak seperti amaran sekarang, jika cadangan membubarkan. Sebaliknya, Tuanku Yang Tuan Agong masih lagi mempunyai kuasa, iaitu untuk menentukan tarikh pembubaran itu dan juga tarikh akan diadakan pilihan raya. Sebab kita lihat sekarang, Suruhanjaya pilihan raya kita pun orang politik, dikuasai oleh politik, tak nampak dia bebas. Jadi apabila kita katakan Suruhanjaya pilihan raya ni, kita selalu sibuk dengan apa yang kita panggil cadangan-cadangan. SPRM mesti di bawah parlimen, itu dan ini mesti di bawah parlimen. Tapi tak ada siapa yang nak mencadangkan bahawa Suruhanjaya pilihan raya juga mesti diletakkan di bawah parlimen. Dan itu parlimen ini mempunyai peruntukan khusus termasuk di bawah portfolio dia. Maknanya kalau seorang pengurusi Suruhanjaya pilihan raya nak dilantik, parlimen melalui ahli parlimen dengan jawatan kuasa pilihan akan memanggil ataupun kedua pihak. Umpamanya pihak kerajaan pun boleh mencalonkan siapa pengurusi dia, pihak parti pembangkang pun boleh mencalonkannya. Dari itu, seorang pengurusi Suruhanjaya pilihan raya ini melalui proses
yang ketat oleh jawatankuasa pemilihan parlimen. Jadi kalau jawatankuasa pemilihan parlimen mengkajinya, maka dia pun diterima untuk jadi fungsi Suruhanjaya pilihan raya, maka dia akan mendengar nasihat parlimen. Tidak seperti sekarang ni. Suruhanjaya pilihan raya, saya tahulah, semuanya dengar cakap Perdana Menteri, cakap kerajaan. Jadi di mana kebebasan dia? Jadi kenapakah kita ada sibuk letak supaya SPM diletakkan di bawah parlimen, agensi ini diletakkan di bawah parlimen? Kenapa kita tidak perjuangkan supaya Suruhanjaya pilihan raya juga diletakkan di bawah parlimen yang tidak ada hubung kait dengan pejabat Perdana Menteri atau kerajaan, di mana dia bertindak secara bebas dari segi apa yang dia nak lakukan, dengan kawalan daripada jawatankuasa parlimen. Contoh dia persempadanan semula. Persempadanan semula ni kenapa sekarang sejak 2004 sehingga sekarang parlimen, kawasan sempadan parlimen tak boleh ditambah daripada 222 naik kerana semua orang takut kalau diubah sekarang kepentingan parti politik pemerintah. Tetapi kalau Suruhanjaya pilihan raya ini di bawah parlimen dan dia tidak mendengar cakap siapa-siapa pun, dia boleh membuat persempadanan sekarang. Apa persempadanan yang berlaku sekarang? Tukar nama, larikan PDM. Jadi sekarang ni telah tiba masanya Suruhanjaya pilihan raya ni dibebaskan dari tekanan orang politik dan calon-calonnya bukan daripada kalangan pelantikan politik. Dia mesti dilantik oleh parlimen. Jadi ini dia tuan-tuan yang saya nak kata reform parlimen kita sekarang. Contoh dia, kita dah belajar teori apa yang dipanggil University Parlimen tergantung, kerana tak ada parti yang menubuhkannya. Tapi sebenarnya boleh lagi dielakkan parlimen tergantung, tak timbul sampai 3-4 hari sampai 5 hari baru seorang Perdana Menteri nak dilantik. Bayangkanlah kalau negara ni 19 hari bulan kita buang undi, 20 dah tahu keputusan, 22 berlakulah perang, serangan daripada negara musuh. Siapa nak handle tu? Kerana sampai 24 ulang alik, berjumpa sana, berjumpa sini, yang ini mengaku, yang ini kata ya majoriti, yang di Pertuan Agong terpaksa memanggil ayahanda, kekanda, adinda dia, bincang juga, melibatkan semua pihak. Apa salahnya jika selepas Dewan Rakyat, SPR telah pun menghantar pemasyuarannya atau pengesahan dia kepada Yang Pertuan Agong, keputusan pilihan raya secara mutlaknya. Ini parti yang menang, mengikut urutan PH 84, PN 73, BN 30, JRS 22 sampai 222. Selepas diperkenankan, disembahkan pada Yang Pertuan Agong, apa salahnya Suruhanjaya pilihan raya mengarahkan speaker Dewan Rakyat memanggil satu sidang Dewan Rakyat, speaker panggil, memanggil sidang Dewan Rakyat untuk apa? Untuk penamaan Perdana Menteri. Jadi 84 73 30 ahli-ahli parlimen yang menang ni duduk dalam Dewan Rakyat, dan parti politik yang mendapat jumlah undi yang terbesar iaitu PH dan PN.
menamakan Perdana Menteri dia. Jadi di dalam parlimen itu PH yang ada 80 kursi ke dah menang, si PN ada 73, PH dah ada 82. Dari masa itulah Barisan Nasional punya MP dengan kebebasan mereka, not the en bloc, boleh mengundi siapa-siapa yang dia nak tunjuk jadi Perdana Menteri. Katakanlah andaian dia PH bangkit, biasanya orang selain daripada orang yang dicalonkan lah. Kalau Datuk Seri Anwar sebagai pengurusi Pakatan Harapan, takkan dia bangun beritahu dengan speaker, oh kami PM mencalonkan Anwar Ibrahim. Yang cakap tu Anwar Ibrahim. Dia tentulah orang lain mencalonkan. Okay. Satu nama dah dicalonkan Anwar Ibrahim. Bangunlah lagi PN, oh saya mencalonkan Muhyiddin Yassin. Dah ada 2 calon. Speaker undilah. Jadi kata 19 bulan mesyuarat, 20 dah dapat keputusan, 21 sudah diserah pada Yang Tuan Agong, 22 dah ada sidang Dewan Rakyat. Dan masa tu 21 tu, iaitu selama 3 hari diorang dah berunding lah, nak beli orang ke lobi ke bayar ke, itu hal diorang kita campur. 23 kita dah ada Perdana Menteri yang ditunjuk oleh Parlimen dan kemudian disahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Kan mudah tu. Kenapa kita masih lagi berbelit-belit turun naik, keluar masuk istana negara? Jadi sistem demokrasi apa yang kita pakai? Jadi kita kena ubah lah tuan-tuan, sistem demokrasi kita ni. Maknanya kita perlulah, tiba dah masanya sekarang sistem demokrasi kita ada ketentuan pilihan raya sekarang. Saya harap Menteri Undang-Undang dan Reform Institusi mencadangkan bahawa selepas 6 bulan sebelum expired ini, Perdana Menteri perlu memberitahu tarikh pilihan raya itu. Pembubaran itu melalui sidang parlimen. Jadi barulah kita semua boleh berkempen dalam masa 6 bulan. Tapi waktu penamaan calon sudah sah bertanding, sampai hari membuang undi tak ada kempen. Kau tuan-tuan pergi ke Jakarta, tuan-tuan, ke bandar-bandar Indonesia, mana-mana tuan-tuan nampak bendera berkibar-kibar, bendera parti-parti ni. Saya fikir diorang ni sepanjang masa ke pilihan raya ni, bendera dekat jalan-jalan ada. Sebab mereka menggiatkan kempen mereka. Macam sekarang ni menghadapi pemilihan presiden 2024, tuan-tuan pergilah ke bandar-bandar Indonesia. Mereka dah pamerkan lah gambar calon lah, gambar bendera lah. Kenapa kita tak mau belajar cara begitu? Jadi demokrasi kita ni mestilah dikaji semula. Demokrasi ala Malaysia